Buletin JDIT 23 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 60 murid Sekolah Kebangsaan Tuanku Munawir, Kuala Pilah bersyukur berpeluang untuk memiliki komputer riba dan mengikuti kelas tambahan secara dalam talian secara percuma. Program anjura Yayasan Munarah dengan sokongan penuh sebuah syarikat korporat Deloitte bertujuan membantu murid-murid kurang berkemampuan untuk mempunyai perantis serta pelan data secara percuma. Murid terlibat juga akan mengikuti tuition bahasa Inggeris yang dibantu oleh sukarelawan yang disediakan. Masa tak ada tablet tu, kita orang guna phone untuk tengok kerja yang tak siap. Lepas tu, dah dapat tengok, bila dah ada tab, baru boleh belajar. Masa tu, saya guna handset employer saya. Lepas tu masa sekolah dapat tab tu lebih senanglah nak belajar. Nak tengok gambar dalam tu, video-video lebih laju. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tuanku Munawir, Rusmawati Hazali, usaha seperti itu sangat membantu pelajar menguasai bahasa Inggeris melalui pembelajaran interaktif yang berasaskan fun learning. Program ini dapat sebagai nilai tambah untuk murid-murid sebab apa yang didapat di sekolah mungkin tak mencukupi. Tapi bila ada program macam ini, murid-murid dapat memperkayakan lagi ataupun dapat lebih pengetahuan, lebih keseronokan, belajar sambil bermain, belajar gunakan internet. Okay, jadi sangat bergunalah pada murid. Projek Kids Edu dilancarkan peringkat Negeri Sembilan selepas 4 negeri sebelum ini termasuk Johor, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan dan Sarawak. Dilancarkan sendiri oleh pengerusi Yayasan Munarah Tunku Ali Ridauddin, Tuanku Munawir. 100 pelajar sekitar daerah Yan Kedah akan memanfaatkan Pusat Tuition Pintar atau KPLB. Ini susulan penyerahan surat tawaran pelantikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Yan untuk mengendalikannya. Penyerahan surat tawaran itu dibuat oleh pengerusi Yayasan Pelajaran Mara YPM, Datuk Muhammad Razma Yaakob, kepada Pengetua SMK Yan, Ahmad Badri Abu Bakar. Terdahulu, Datuk Muhammad Razman mempengerusikan mesyuarat penyelarasan program Tuition Pintar atau KPLB di sekolah berkenaan. Turut hadir di mesyuarat ini Pegawai Pendidikan Daerah Yan, Mukhtar Mansur dan guru-guru daripada SMK Yan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin hari ini menghadiri Forum Pendidikan Dunia EWF 2022 di London, UK. Forum yang berlangsung selama 3 hari ini turut dihadiri delegasi dari seluruh dunia termasuk menteri-menteri dan pakar-pakar pendidikan. Datuk Dr. Aziz menerusi perkongsiannya di Facebook memaklumkan peserta forum akan bertukar-tukar pandangan berkenaan pengurusan hal ehwal pendidikan di negara masing-masing. Beliau juga telah dijemput sebagai salah seorang pembentang bagi sesi menteri. Antara lain, beliau dijangka berkongsi pengalaman Malaysia dalam menguruskan sektor pendidikan semasa dan pasca pandemik COVID-19, khususnya di peringkat sekolah. EWF 2022 kali ini bertemakan Education, Building Forward, Stronger, Bolder, Better. Buat julung kalinya dalam persidangan antarabangsa, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menyampaikan ucap tama dalam bahasa Melayu semasa persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia ke-27 yang juga dikenali sebagai persidangan Nikkei pada Khamis ini. Selari tema mentakrif semula peranan Asia dalam dunia yang berpecah belah, Datuk Seri Ismail Sabri dijangka membangkitkan isu-isu termasuk meningkatkan integrasi ekonomi serantau, memperkasakan mekanisme rundingan dan kerjasama serta kerjasama dalam menangani perubahan iklim. Pada lautan ini setaraf dengan dasar Pandai ke Timur ke-40 dan juga hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Jepun yang ke-65. Jadi ada program-program yang akan dilakukan untuk memperkasakan bahasa Melayu. Kita ada kerjasama dengan Tokyo University of Foreign Studies
yang mana Tokyo University and Foreign Studies ini merupakan universiti yang mempunyai bahasa Melayu. Ini adalah kerjasama antara ASEAN Japan Center dan juga beberapa lagi organisasi. Berdasarkan laman web penganjur iaitu Nikkei Incorporated, antara pemimpin dijangka hadir pada persidangan berkenaan termasuk Perdana Menteri Singapura, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam, Bangladesh serta bekas pemimpin dunia. Bersua kembali, pelajar istimewa College Vocational Keningau raih pingat emas Alexius Ignatius, pelajar berkeperluan khas, diumum pemenang bagi kategori cerita animasi di Festival Seni Brazil 2022. Festival Seni Ritmos Brasileiros 2022 berlangsung pada 15 Mei lalu. Alexius yang dibimbing oleh gurunya, Aviavina Istiniza Unong, telah menyampaikan cerita animasi bertajuk Timbalun. Cerita ini mengisahkan seorang remaja yang telah mengambil dan memakan buah nangka tanpa meminta kebenaran tuan punya kawasan rumah di mana pokok nangka itu tumbuh. Tindakannya itu telah mengundang kemarahan penghuni rumah tersebut yang kemudiannya menghukum remaja terbabit dengan sumpahan penyakit. Menyedari kesilapan yang telah dilakukan, remaja berkenaan cuba untuk membetulkan keadaan sebelum terlambat. Pengarah College Vocational Keningau, Johari atau Jebet Sabin, melahirkan rasa bangga terhadap pengurusan kolej dengan pencapaian Alexius yang membuktikan bahawa tiada halangan bagi individu berkeperluan khas untuk mencapai apa sahaja yang mereka inginkan. Tahukah adik-adik nilai lebah kepada kehidupan kita? Kelestarian lebah sangat penting kerana lebah adalah ejen pendebungaan yang menyambung rantaian ekosistem alam. Kerana itu adalah penting untuk kita meningkatkan kesedaran dalam memelihara kelestarian lebah. Sambutan Hari Lebah Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun ini berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sambutan bertemakan kelestarian lebah, pemangkin biodiversiti, pencetus ekonomi. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah, sambutan Hari Lebah Sedunia tahun ini dilihat sebagai satu acara yang berkesan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap penting dan bernilainya lebah untuk kehidupan. Ia juga sebagai mengiktiraf individu dan badan berkaitan yang telah memberi sumbangan signifikan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan lebah. Sambutan itu turut mendapat kerjasama dari Fakulti Pertanian UPM dan pelbagai agensi, antaranya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Memberi kegembiraan selagi dia masih ada, itu situasi menyayat hati ibu bapa kepada kanak-kanak Safia Aisyah Syahrul Ashraf, 6 tahun, yang mengidap penyakit kanser otot selama 3 tahun dan dijangka mempunyai tempoh hayat yang tidak lama. Safia Aisyah berasal dari Baganserai Perak disahkan mengidap rhabdomyosarcoma selepas dikesan mempunyai benjolan sebesar bola golf di paha kanannya ketika berusia 3 tahun. Dia telah menjalani 2 pembedahan bagi merawat penyakitnya dan perlu menjalani rawatan ketiga dengan segera. Namun doktor pakar memaklumkan peluang sembuh hanya 20% selepas rawatan itu memandangkan dos ubat yang tinggi. Statistik hanya 2 daripada 10 pesakit yang menjalani rawatan itu berpeluang untuk hidup, menyebabkan mereka mengambil keputusan supaya tidak meneruskan rawatan berkenaan. Doktor pakar mengesahkan bahawa kanser yang dihidapinya berada di tahap akhir dan dijangka mempunyai tempoh hayat kurang dari setahun. Bagaimanapun, pasangan Syahrul Ashraf Syaharuddin dan Syamimi Atirah Sanusi masih menaruh harapan anak tunggal mereka akan sembuh dan tetap berusaha menggembirakan kanak-kanak berkenaan dengan memenuhi keinginannya. So, kami tak dapat terima kenyataan anak-anak kami ada dalam masa 6 bulan ini kami. So, buat masa sekarang ni, saya dengan isteri saya nak happykan anak saya aja. Apa yang dia minta, insyaAllah saya tunaikan. Dan dia juga ada bagi tahu nak pergi main saji. Saya tanya dia, nak main saji buat apa? Dia kata nak main bola saji, nak baling-baling dengan bapa dan mama.
Terdahulu, keluarga kanak-kanak itu ditemui dalam program sambutan hari jadi anjuran Dimash Fan Club Kazakhstan dengan kerjasama Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara di sebuah outlet makanan segera seperti diminta oleh Safia Aisyah semalam. Adik Safia menghidapi kanser rhabdomyosarcoma dan dia bercita-cita untuk bermain salji dan kami bercadang untuk menunaikan impiannya dengan membawa adik ke ICT Shah Alam. Sambutan itu turut disertai 30 kanak-kanak pejuang kanser bersama ibu bapa serta Duta Kazakhstan di Malaysia, Bezaltan Abdizalil. Mahu terus menghargai warga emas, itu yang mahu disampaikan Kelab Warga Emas Bandaraya Shah Alam dengan penganjuran pertandingan bowling membabitkan golongan itu di Shah Alam siang tadi. Lebih menarik, peserta pertandingan disyaratkan untuk memakai busana tradisional untuk memeriahkan lagi suasana yang masih lagi berada di bulan Syawal. Riuh dan meriah, masing-masing mempamerkan aksi meskipun lengkap berpakaian baju Melayu. Yang dipertua YDP, Kelab Warga Emas Bandaraya Shah Alam, Datuk Imran Kadir berkata ini merupakan waktu terbaik untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan di samping mengeluarkan peluh. Tujuan utama kita ialah nak aktif. Kita tak boleh duduk diam. Ya, sebabnya kalau kita duduk diam saja, banyak masalah akan timbul, penyakit akan datang dan sebagainya. Tapi bila kita aktif, kita melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ini, kita berseronok-seronok, bergelak ketawa, duduk makan bersama-sama, kita lupakan masalah-masalah peribadi dan sebagainya. Ini semua akan boleh menjana kesihatan yang baik pada warga emas lah. Turut serta bekas pemain bowling kebangsaan Zakbar Othman tidak melepaskan peluang untuk hadir menceriakan suasana di samping memberikan tunjuk ajar. Kita sama-sama pergi ke luar negeri untuk pertandingan persahabatan. Kita buat sama-sama. Saya walaupun saya bekas wakil Malaysia dulu, tapi saya seronoklah dapat bersama sini. Ketahuan percampuran di antara kanak-kanak dewasa. Saya beri tunjuk ajarlah kepada kawan-kawan yang dekat sini, terutamanya dari segi sparring. Golongan wanita juga tidak terkecuali melibatkan diri dalam aktiviti riadah ini. Gelak tawa mereka memeriahkan suasana sepanjang program berlangsung. Kami biasa memang dekat sinilah. Setiap hari Isnin, Rabu dan juga hari Jumaat. Hari ini ada pertandingan. Memang tak tahulah. Pada saya memang baguslah. Kita warga emas tak semestinya nak duduk je kan. Jadi ini sebagai satu riadah untuk kita lah. Program ini berjaya menarik penyertaan hampir 60 orang warga emas. Ianya diakhiri dengan majlis penyampaian hadiah dan sambutan rumah terbuka Hari Raya. Bab menjaga kebersihan antara yang wajar menjadi pegangan kita. Di Gilgit-Baltistan, sebuah wilayah di Pakistan, aktivis tempatan memberi amaran pembuangan sampah secara haram telah mencacatkan kecantikan semula jadi wilayah itu. Pembuangan sampah secara haram ini kerap berlaku di pinggir pekan dan bandar wilayah Gilgit-Baltistan. Masalah itu dikatakan berpunca daripada kehadiran jutaan pelancong ke kawasan pergunungan Pakistan. Ia selaras kedudukan Pakistan sebagai antara 25 tempat paling sejuk untuk dilawati berdasarkan laporan daya saing perjalanan dan pelancongan oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2019. Keadaan itu tambah ketara apabila wilayah Gilgit-Baltistan masih dikunjungi oleh lebih sejuta orang pelancong tahun lalu di sebalik sekatan akibat pandemik COVID-19. Menurut aktivis tempatan, masalah pembuangan sampah haram itu semakin menjadi-jadi berikutan kurangnya pembangunan infrastruktur untuk sistem pembuangan dan pengumpulan sampah. Lebih membimbangkan mereka apabila kebanyakan sampah itu tidak boleh dikitar semula dan tidak akan hancur secara semula jadi seperti botol dan beg plastik serta lampin.
Jam gergasi paling popular di dunia, Big Ben di London, kini kembali berfungsi selepas 5 tahun usaha pemuliharaan. Sebanyak 80 juta pound atau lebih 440 juta ringgit diperuntukkan bagi memastikan jam di Menara Elizabeth itu berfungsi seperti asal. Projek bermula sejak tahun 2017. Sekitar 500 orang terlibat bagi kerja membaik pulih jam Big Ben. Antara diperbaiki, warna latar Big Ben telah ditukar daripada asalnya hitam kepada biru. Seluruh permukaan jam turut diterangi dengan lampu LED bagi tujuan menjimatkan elektrik. Sebanyak 700 ketulan pada menara yang dibina pada tahun 1859 ini juga telah digantikan. Bagi kemudahan pengunjung, sebuah lift dan tandas turut disediakan di dalam menara itu. Ia dijangka dibuka semula kepada pengunjung pada penghujung tahun ini. Namun yang pasti, menjelang tarikh itu, Big Ben kini sudah boleh dilihat dari luar tanpa dihalangi oleh perancah. Adakah anda suka bercucuk tanam? Apakah yang diperlukan untuk mendapatkan tumbuhan yang subur dan sihat? Okey, di sini saya kongsikan dengan anda aktiviti Mari Berkompos. Okey, kita akan buat baja kompos yang mana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan berasaskan karbon ataupun kita panggil bahan perang, bahan yang berasaskan nitrogen yang kita panggil bahan hijau, tanah dan juga air. Okey, antara bahan yang kita gunakan adalah sayur-sayuran, lebihan sayur-sayuran dan buah-buahan, daun dan juga rumput dan juga surat khabar lama. Okey, nampak mudah bukan? Jomlah cuba. Sukan Si Vietnam ramai yang mahu kontingen Malaysia memperbaiki prestasinya walaupun tamasya itu akan melabuhkan tirainya sebentar nanti. Ini khususnya apabila Malaysia menjadi tuan rumah pada tahun 2027. Tamat Sukan Si Vietnam, Malaysia memperolehi 39 pingat emas, 45 perak dan 90 gangsa. Walaupun jumlah itu meningkat sedikit berbanding sasaran asal 36 pingat emas, 35 perak dan 75 gangsa. Rasa tidak puas hati di kalangan peminat sukan masih ada. Sukan teras atau jenis sukan yang dipertandingkan di peringkat lebih tinggi seperti Sukan Olimpik dan Asia, pencapaian Malaysia masih jauh ketinggalan. Yang lebih merisaukan apabila hanya satu rekod kejohanan berjaya dicatat oleh atlet Malaysia. Malah ini juga kali kedua Malaysia gagal berada dalam kedudukan 5 terbaik sejak penganjuran pertamanya pada tahun 1959. Tapi apa yang kita nak buat lakukan sekarang ialah untuk elevate ourselves, untuk jadi lebih baik. Tak ada siapa nak masuk sukan berseronok untuk duduk curut kat bawah tu. Dan kita cuba jadi lebih baik. Sukan Si Vietnam, Malaysia menghantar seramai 584 orang atlet bagi mewakili negara. Yang melegakan apabila 367 daripadanya adalah yang pertama kali menyertai Sukan Si. Tambahan pula, apabila 119 daripada atlet yang mengambil bahagian itu berusia 21 tahun ke bawah. Ketua Jurulatih Skuad bawah 23 tahun kebangsaan Brad Maloney mengakui beliau berbangga dengan prestasi anak buahnya dalam saingan bola sepak Sukan Si Vietnam. Katanya pemain Malaysia telah bermain dengan sepenuh hati dalam perlawanan penentuan pingat gangsa menentang Indonesia. Masalahnya cuma pemain Malaysia gagal membawa bola ke dalam gawang. Maloney berkata pasukannya mendominasi permainan dalam perlawanan dengan Indonesia itu dan di sebalik mencipta beberapa peluang keemasan terutamanya pada separuh masa kedua, Malaysia gagal menamatkan perlawanan itu dengan keputusan yang diinginkan. Dalam perlawanan itu, Malaysia ketinggalan pada minit ke-69 hasil gol oleh Ronaldo Joybera Arjunia. Malaysia lega apabila pemain gantian Muhammad Hadi Fayad Abdul Razak menjaringkan gol penyamaan. Seri 1-1 perlawanan diheret ke penentuan sepakan penalti. Sepakan Muhammad Hadi dan Luqman Hakim Syamsuddin diselamatkan penjaga gol Indonesia. Indonesia memperolehi pingat gangsa apabila menang tempat ketiga.
Untuk penentuan pingat emas, tuan rumah Vietnam lebih layak. Perlawanan akhir, Vietnam menundukkan Thailand 1-0. Masih tanpa gol, pertahanan Thailand akhirnya robek jua pada baki 7 minit terakhir permainan. Hasil tandukan oleh 6 mandung, Vietnam memecah kebuntuan gol. Dan seperti yang diyakini oleh penyokongnya, Vietnam mempertahankan kedudukan itu sehingga wisa penamat. Menang 1-0, ia juga pingat emas kedua berturut-turut dimenangi skuad bola sepak Vietnam. Thailand meraih pingat perak. Di sebalik ketinggalan 0-2, Manchester City agak bernasib baik apabila bangkit dengan 3 gol berturut-turut. Kemenangan 3-2 ke atas Aston Villa membantu City meraih kejuaraan Liga Perdana Inggeris buat kali keempat dalam tempoh 5 musim. Lengkap 38 perlawanan Liga, City mengumpul 93 mata. Pencabar utamanya Liverpool, 1 mata terpisah di sebalik menang 3-1 ke atas Wolverhampton Wanderers. Ia juga adalah trofi ke-9 pengurus Pep Guardiola bersama City. Sejak tahun 1992, City sudah 6 kali bergelar juara Liga Perdana Inggeris. Jirannya Manchester United dengan 13 kali juara masih memegang rekod kejuaraan Liga terbanyak. Tamat Liga Inggeris musim ini, Burnley, Watford dan Norwich City tersingkir ke Divisyen Kedua Liga Kejuaraan. Visual kemeriahan anak-anak murid pada sambutan Hari Raya dan Hari Guru Sekolah Siraj Saidina Uthman bin Affan di Ibu Negara mengakhiri buletin didik. Dengan itu saya Zati Zubair. Assalamualaikum dan salam hormat.